أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وللحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuba pakai sekejap nah. Ya Allah. Awak. Susah sungguh. Okey, betul okey. Ada orang kata suara saya tak jelas, nak kena bagi jelas, saya tak dengar pula. Ni macam nak masuk balik, keluar dah nak masuk, tak boleh pula. Li, kalau dia minta kod dia apa dia, Li? Tak ada kod Ustaz. Saya remove Ustaz dulu, lepas tu Ustaz masuk balik dah. Okey. Okey. Maklumlah saya orang kampung. Okey, clear. Okey. Li, cakap Li, tengok suara macam tak dengar. Saya tak dengar. Hello, dengar? Hello, ya. Suara tak suara Li tak clear. Ustaz punya speaker kot. Dah pasang tapi dia dah pasang habis dah. Nah. Tak dengar sangkut-sangkut ke pelan? Dengar tapi perlahan, bukan tak dengar, perlahan. Tapi kami dengar Ustaz clear. Dengar clear ah? Dengar Ustaz clear. Okey, sekejap. Sana ni. Okey boleh. Ustaz pakai phone lah. Pakai phone. Baik. Hello. Dengar tak? Dengar. Okey. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberi kita kehidupan, memberi kita wujud dan sentiasa sabar dengan perangai kita ni. Tuhan cukup tahu perangai kita dan dia cukup sabar dengan kita. Maka syukurlah sebab Tuhan tak nak ingin. Yang dia nak ingin ni kita lah.
Kalau Allah Ta'ala nak ingin sama, punggah kita ni. Dan moga dia bagi kita pengenalan, bagi kita kefahaman, bagi kita pengetahuan untuk mengetahui dia. Dan jadikan kita selalu dapat mengetahui, dapat merasai wujud dia. Dan membuka segala hijab yang ada pada diri kita. Kita harap Allah Ta'ala bagi, insyaAllah. Dengar clear? Dengar clear. Okey. Hari ni kita nak baca apa? Futuhul Ghaib. Sambung yang pengenalan tu. Sekejap. Baik. Pasal apa sound saya? Wah, pelik semua. Sekejap. Awal saya tak dengar clear. Nak phone baru lah tu. Pula dah. Phone baru pula dah. Sekali, saya keluar dulu. Tak dengar langsung. Baik. Kena buka studio macam ni. Sabarlah. Hello? Clear dah. Alhamdulillah. Okay. Clear dah. Okay. Clear dah. Sambung Ustaz, sambung. Li kena baca. Buku saya tinggal dalam tu. Baca. Okey, baik. Okey. Ni muka surat 3, perenggan yang ketiga. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Barang siapa yang ada mengalami dan menempuh mana-mana tariqah sufiyah akan memahami maksud dan syarahan-syarahan dalam buku ini. Okey. Siapa yang masuk tarikat, dia ada asas tarikat, mana-mana tarikat. Bila dia baca buku Futuhul Ghaib ni, dia akan faham lah. Dengan dia panggil, istilah sufiyah tu. Dan dia mudah faham, dia mudah tahu tujuan pengarang cerita, dia tahu apa yang cuba nak disampaikan oleh pengarang. Kemudian dia kata, tetapi buku ini bukanlah terlalu kesufian atau kemistikan. Ia dapat difahami dengan berfikir dan merenung secara mendalam. Ya, pusing-pusing kena pakai akal ya. Jadi kena pakai akal sikit. Kena pakai akal dan dia sesuai dengan kita. Untuk nak mencari kebenaran, untuk nak mencari kenyataan bagi Allah Ta'ala tu, dia bagi akal kat kita gunakan. Tak boleh pakai buku tu 100% lah. Kita kena pakai akal kita sama lah. Macam tu dia masukkan. Baik. Semoga buku ini memberi guna kepada pencinta-pencinta tasawuf Islam khususnya dan orang-orang beragama Islam umumnya. Okey. Khususnya orang yang menyintai tentang mengenal Tuhan, menyintai tentang diri, tentang kesufian, kebersihan diri, kefitrahan diri kita yang Allah Ta'ala dah zahirkan ni, maka khususnya boleh. Dan untuk juga orang-orang yang dia nak mula belajar untuk umum ni pun boleh, insyaAllah. Lagi sekali ditegaskan bahawa buku ini adalah karangan dan menurut pandangan seorang jagoh sufi dan wali Allah yang terkenal dalam dunia Islam. Ya, ikut pendapat sufi, pendapat Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang yang cukup hebat lah. Seorang awliya Allah, betul-betul wali.
Jadi pendapat dia. Kita ada pendapat kita. Kita tengok, kita baca, kita Baik. cuba compare Janganlah dan kita terima. Okey. Janganlah. baik. Janganlah dipandang dari segi kacamata orang-orang yang berjiwa kebendaan dan keduniaan semata-mata. Pandanglah dari segi kerohanian dan kebatinan. Ya, tengok daripada segi rohani, jiwa dalam. Sebab dia ada tiga. Yang memberitahu, yang menerima tahu, dan yang melaksanakan tahu. Dia ada tiga. No. Allah, Muhammad, Adam. Tiga ya. Jadi, janganlah tengok dari kacamata orang syariat. Bukan syariat tu salah dah. Jangan tengok dari kacamata mereka. Sebab dia ada ukuran. Dia nak tak ukuran. Tuhan tu macam ni. Kalau kita buat macam ni, Tuhan tu macam ni. Dia begitu, dia begini. Jangan. Sebab orang sufi dia tak kira macam tu. Jadi ni kacamata orang sufi. Kena melihat dari sudut tu. Baru kita boleh faham. Baik. Istilah yang mereka gunakan adalah istilah menurut pandangan mereka. Ya. Jadi janganlah tertarik, janganlah tertawan dengan istilah tu. Bunyi cara arak-arak orang Malaysia juga kan. Yang penting kita memahami, kita merasai. Ni bunyi ana hantar, lalai makan burger kat Malaysia ni. Makan codok. Okey, sekian wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahi taufik dan hidayah kepada kita sekalian yang beriman. Amin. Amin. Ya, ada soalan. Ada soalan. 36 orang dalam ni. Ada apa siapa nak bertanya, silakan. Silakan. Tuan-tuan, puan-puan yang ada soalan. Dan jangan bertanya soalan yang tuan-tuan tak duduk tang tu. No. Tuan-tuan tanya soalan yang tuan-tuan tak duduk tang tu. Bunyi macam duduk tang tu. Tapi bila tanya balik, tuan-tuan rupanya tak duduk tang tu. Tanya lain, duduk tang lain, faham ke lain. Rosak terus ya. No. Tanya dekat mana kita duduk. Okey Ustaz. Saya tanya Ustaz lah. Rukun Islam yang pertama iaitu mengucap dua kalimah syahadah, iaitu dua kalimah penyaksian. Mohon Ustaz bagi pencerahan akan tentang rukun yang pertama itu Ustaz. Okey. Cuba kita tengoklah Islam. Dia tak kata nombor satu hang kena sembah Tuhan. Tak. Nombor satu hang kena ucap kalimah yang hang tu kenai Tuhan. Ucap kalimah tu. Ucapan yang terbit dari diri yang faham. Bukan ucapan yang terbit dari diri yang tak faham tapi dia meniru. No? Asyhadu. Arak. Aku bersaksi. Apa yang kita saksi? Saksi itu saksi dengan apa? Allah ilah. Tidak ada yang bernama Tuhan. Apa dia Tuhan? Tuhan itu adalah diri. Diri yang laisa kamitslihi syai'un. Tak menyamai segala sesuatu. Diri itu yang kata Tuhan tu. Diri yang qiyamuhu binafsih. Berdiri tanpa ada siapa-siapa pun bagi dia diri. Diri yang mukhallafatuhu lil hawadith. Tak pernah sama langsung dengan apa yang baru. Diri itu diri yang kudrat. Ini Tuhan. Yang mana? Yang bernama Allah. Nama saja tau. Bukan bentuk, bukan warna, bukan tubuh, bukan keadaan, bukan suasana, bukan segala bukan. Dia nama ya. Maka kita menyaksi itu menyaksi diri. Diri yang mana? Diri yang bernama. Yang nama macam mana? Yang nama bersifat. Yang mana? Hayat. Diri Tuhan yang bersifat hidup. Jadi kita tengok mana? Tengok tanda diri Tuhan yang bersifat hidup. Di mana? Di semua benda hidup. Yang kita saksi tu. Di semua benda hidup. Tuhan yang bersifat kudrat. Di mana? Terciptanya benda-benda atas dunia ni. Kita menyaksi yang tu.
Bukan kita menyaksi Tuhan yang kita angan tu. Sebab kalau kita saksi Tuhan yang kita angan, Tuhan tu ada di mana? Dia ada di akal. Dah ada di akal, dia buhlah Tuhan tu hebat. Bila hebat kena duduk atas. Dia letak Tuhan atas. Dia murung dah. Dia mula mereka. Pasal dia suruh akal dia habaq Tuhan. Jadi kita saksi ketuhanan yang bernama Allah. La ilah. Tidak ada yang lain yang kita saksi. Illallah. Melainkan Allah. Contoh. Saya bagi contoh. Tuan-tuan tengok yang ni. Ini nama dia power bank. Okey. Tuan-tuan tengok power bank ni. Saya nak bertanya kepada Fakhri. Fakhri nampak apa ni? Silakan, Fakhri. Jawab. Nampak sifat Allah. Apa dia? Sifat apa? Kuasa, Lagi? rahmat, rahim Allah. Lagi. Abang tak lengkap macam tu. Macam tu penyaksian jadi salah lagi. Macam mana nak abang lengkap kata yang Fakhri menyaksi adalah Tuhan. Jangan nak kata lengkap. Ni ucapan kalimah syahadah. Berapa kali sehari kira Fakhri? Dah hilang. Kena kira. Kena kira. Pakai Nak lambat kena lagi kira. lah. Lambat lagi lah nak jumpa kira dulu. Kira. Kira. Kalau kita kata ilmu macam mana Ustaz? Boleh kata ilmu pun boleh. Tapi kenyataan sebenar apa dia ni? Kenyataan sebenar sifat sempurna. Kamil. Sifat kesempurnaan Allah. Kalau 99 ada kat sini ya. Kalau 99 daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim ada di sini. Tetapi satu tersembunyi. Satu tu Makcik Nurimi kata ilmu. Satu tu ilmu lah. Ilmu tu yang menyatakan 99 ni. Diri yang wujud tu menyatakan yang 99. Jadi, apa yang kita saksi? Saksi kesempurnaan Tuhan di balik sifat-sifat yang sangat sempurna dan yang cukup banyak kita saksi lagi tu. Lepas tu, hari-hari kita celek mata. Kita buka mata waktu bangun tidur. Apa yang kita saksi? Apa yang kita tengok tentang Tuhan? Kita menyaksikan hayat, kehidupan. Hayat tu hidup. Kita menyaksikan Tuhan tu maha hidup. Maka oleh kerana penyaksian kita itu jelas, terang dan cukup nyata, maka kita berkatalah adanya yang lain kecuali yang bernama Allah. Maka setiap kali kita bangun, setiap kali akan ketuhanan Allah. Ketuhanan Allah di balik kesempurnaan sifat-sifat dia. Sangkut pula suara ni pun. Ya Allah. Tak apa. Okey Ustaz, dengar. Okey. Boleh. Dengar kah? Boleh. Biasalah sangkut sikit-sikit tu. Sabar dah. Okey. Macam mana? Tapi boleh dengar. Boleh. Okey. Maka itulah yang dinamakan aku bersaksi. Bersaksi pada sifat. Di mana? Dalam ilmu. Yang makcik kata tadi ilmu tu betul ya. Menyaksi dalam ilmu bukan bentuk. Menyaksi dalam ilmu bukan warna. Menyaksi dalam ilmu bukan keadaan. Menyaksi dalam ilmu adalah mengetahui. Kita mengetahui tentang Tuhan di balik semua perkara. Maka tu penyaksian. Sampai kita tengok pada diri kita pun
kita menyaksi ketuhanan Allah sebenarnya. Okey, Li. Okey, jadi bila kita dah mengucap tu Ustaz, bagaimana kita nak tahu yang ucapan kita tu benar, Ustaz? Okey. Selama kita tak bersangka-sangka, Tuhan tu begitu, Tuhan tu begini, benar. Dan bila kita ucap, kita bersangka-sangka, maka ucapan kita adalah ucapan yang tidak benar. Sebab sangkaan yang lebih daripada yang lain. Macam mana kita tahu PKP ni bukan sangkaan. Dia 4 minggu ni. Bukan sangkaan dah, memang betul. Kan? Duk kena keras duduk di rumah 4 minggu. Tak boleh merirau pergi mana. Memang tu kita tahu dia betul. Duk keras dah, mana tak boleh. Tu macam tu lah kita dengan Tuhan, kita tahu. Memang yang kita lihat tu bukan benda lain. Memang yang kita lihat itu bukan keadaan lain. Mesti yang kita lihat itu keadaan Allah tu sendiri. Namun kita faham kerana dia tak bersamaan dengan apa yang dia buat, maka tentunya kita tak boleh melihat yang seperti yang kita mau. Nak lihat dia duduk di depan. Oleh kerana dia tidak menyamai depan, dia tak ada di depan lah. Tetapi kita cukup tahu yang kita tengok tu bukan depan. Yang kita tengok tu kesempurnaan dia. Itu menyaksi lah. Kita tak ada lagi dalam diri kita yang bernama kod-kod. Kan? Lagu ni kod, lagu tu kod. Tak ada. Betul, memang betul. Memang aku yakin sungguh Allah Ta'ala ni dia tak ada kod. Okey. Okey. Okey Ustaz. Kalimah yang kedua, menyaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Macam mana? Menyaksi. Ustaz nak bagi jelas terang ya Muhammad tu. Okey. Allah Ta'ala diri dia ni adalah diri yang bersalahan dengan apa saja. Namun diri dia nyata di balik wujudnya Muhammad. Wujudnya yang bernama Nur Muhammad. Okey. Maka Nur Muhammad inilah yang dilihat Tuhan. Nur Muhammad inilah yang dikenali Tuhan. Nur Muhammad ni yang diketahui Tuhan. Nur Muhammad ni yang dikasihi dan dicintai, disayangi Tuhan. Maka Nur Muhammad sebagai pembawa risalah. Nur Muhammad sebagai governor. Nur Muhammad sebagai ambassador. Nur Muhammad ni sebagai orang panggil pengganti. Nur Muhammad ni segala-galanya daripada Tuhan. Maka sebut, aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah yang mengetahui tentang Tuhan, yang mengetahui tentang ketuhanan tu, Muhammad ni lah. Maka dialah menjadi pesuruh. Apa tu? Memberitahu apa yang benar terhadap Tuhan. Kalau itu, semua orang tu adalah daripada Muhammad. Maka diri yang mengetahui itulah diri yang dinamakan Muhammad. Yang sedang tu. Sebab dia yang sedang, dia yang tahu, dia yang yakin, dia yang percaya, dia yang faham, dia yang rasa, dia yang boleh memilih, dia yang menentukan diri itu. Sebab tu dia kata pesuruh. Sebab dia menjadi orang panggil apa? Penyambung kepada sifat Tuhan tu. Kalau itu kita saksi siapa? Kita saksi diri kita yang memegang amanah untuk jadi penyambung, untuk jadi pengganti Tuhan di dunia ni. Kalau nak saksi Muhammad mana? Muhammad yang duduk dalam tanah di Madinah. Itu Muhammad yang tubuh. Yang nak saksi ni Muhammad mana? Sebab nama Muhammad bukan waktu Muhammad ada saja. Waktu Muhammad tubuh tu tak ada nama Muhammad tu berdiri. Jadi di mana? Tentulah di diri-diri yang menerima Allah itu Tuhan. Dan menerima bahawa Muhammad itu pesuruh pemegang amanah. Maka apa yang berdiri dekat pesuruh pemegang amanah ni? Yang bernama khuluqul azim. Akhlak yang agung. Itulah penyaksian tu. Itu yang kalimah. Tak ada lebih, dua aja. Satu kalimah Allah, satu kalimah Muhammad. Kita sebut dulu.
Okey, kalau macam tu Ustaz, maknanya yang ada sekarang ni Allah dengan Muhammad je lah Ustaz. No? Tak itulah yang ada sekarang pun. Yang dicintai, yang dikasihi, yang mengetahui pun Allah dan Muhammad ni. Dua ni je lah ada. Tu pun hilang Allah tu. Dia berdiri kat Muhammad tu. Satu je dah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Jadi bersaksi ni boleh dikatakan diri yang zahir dengan diri yang batin lah ya Ustaz. Ya, betul. Sebab nak tunjuk yang batin, tak ada zahir nak tunjuk macam mana? Nak tunjuk kata ada diri zahir, mesti kena berdiri satu lagi, diri batin. Maka diri zahir dan diri batin tempat tengok. Nak tengok yang batin, tengok kat zahir lah. Sebab tu kena ada. Tetapi dia saja dia tak tahu. Dia kena ada yang memberitahu. Maka dia diberitahu roh satu, jasad satu. Dua-dua ni pun bukan diri yang dipakai. Diri yang dipakai adalah diri Muhammad. Sebab diri itu yang menceritakan kepada roh dan roh menceritakan kepada jasad. Tapi roh sendiri tak tahu, jasad sendiri tak tahu. Yang tahu Muhammad ni. Sebab tu selawat hari-hari sampai kat diri tu. Ya, tiap hari selawat sampai kat diri itu. Ucap selamat Allah kepada diri yang sangat hebat, mulia dan cukup-cukup teruja. No? Ya. Jadi Muhammad tu sentiasa menyaksikan kita lah ya Ustaz. Ya, hari-hari. Tak ada satu saat dia tak saksi. Tiap-tiap hari dia saksi. Allah. Tiap-tiap hari dia menyaksi Tuhan dia. Dan tiap-tiap saat Tuhan dia menyaksi dia. Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kena dah. Okey, apa dia ni? Surah An-Nahl. Apa dia tu? An-Nahl tu. Okey. Ayat. Okey, soalan Eddie tadi Ustaz dah jawab dah. Okey, Ustaz, daripada Khairul, Nur Muhammad itu diri kita kan Ustaz? Bolehkah kita ucap Muhammad itu bayangkan wajah kita Ustaz? Boleh. Bayanglah wajah siapa pun. Dia tetap diri itu je. Cuma pasal Tuhan nak tunjuk kepelbagaian, dia tunjuklah berbagai-bagai. Tapi diri itu lah. Nak bayang tak apa, tak mau bayang tak apa. Sebab dia dah nyata lah. Bayang pun yang tu, tak bayang pun yang tu. Okey, jadi Ustaz, rukun yang pertama tu nak selesainya di mana Ustaz? Nak selesai. Yang kata penyaksian tu selesainya pada kepribadian. Kepribadian kita yang bernama insan. Dia akan lepas dia menyaksi, dia ada kehidupan, dia ada gerak dan diam. Dia ada segala-galanya. Maka tempat itulah tempat menyaksi. Kalau dia boleh bergerak, illallah. Kalau dia boleh diam, illallah. Kalau dia boleh tahu, illallah. Itu tempat dia. Sebab dia tahu dah, dia saksi adalah menyaksi akan Tuhan dia. Tapi tempat berdiri dia, kat diri dia. Diri yang bukan duduk dalam dia. Diri yang bukan duduk di luar dia. Diri yang bukan ada di hadapan. Diri yang bukan ada di belakang. Diri yang tidak pernah ada di bawah. Tidak pernah ada di atas. Diri yang tidak pernah ada di kanan dan kiri. Diri yang tidak pernah ada di dalam dan luar. Tetapi dia yang mengetahui kesemuanya. Maka diri itulah akan kembali kalimah tadi. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada ni orang Singapura tadi juga tanya ni Ustaz. Fazrul. Dia tanya, saya baca sikit Ustaz, masuk ayat surah An-Nahl ayat 44. Kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan yang jelas dan nyata yang membuktikan kebenaran mereka dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan. Dan kami pula turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada manusia akan apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Sama Ustaz? Ayat tu dia nak cerita tentang diri kita yang memahami. Diri Nur Muhammad yang telah menerangi, telah memberitahu. Kita yang telah memahami diri kita tu.
supaya menjadi kebaikan pada seluruh alam. Diri kita yang faham tu. Diri kita yang diberi faham dan diri kita yang boleh memaham. Diri ini telah disempurnakan Tuhan dengan Rasul. Yang mana? Dengan pengetahuan, kefahaman tu dengan Rasul tu di tengah-tengah kamu. Rabi 12 Rabiul Awal itu adalah sebagai tanda. Tetapi tiap-tiap diri atas muka bumi itu ada diri yang mengetahui itu. Persoalannya, dia nak terima atau tak terima diri itu. Bila tak terima, jadilah Yahudi, Nasrani dan Majusi. Bila dia terima, jadilah Muslim. Diturunkan Al-Quran kepada dia, kepahaman kepada dia. Diri kamu yang faham, diri kamu yang bernama wahyu. Bukan waktu turun wahyu tu bagi kat kamu. Kamu tu adalah wahyu. Okey, Ustaz. Roh dan Nur Muhammad ini berbeza, Ustaz. Bezalah. Bukan dia sama. Tapi tak bercerai lah. Okey. Tapi tak bercerai. Bersatu tapi tak pernah sama. Macam tu. Baik. Okey, Fazrul tanya, kiranya setiap seorang memang diri Nur tu kan, Ustaz? Betul lah. Kan ada dua je, Allah dan Nur tu. Fahamlah orang awal tadi ni. Kan ada dua saja. Allah dan Muhammad. Kan dah habang tadi ni. Allah dan Muhammad. Saya cukup geram bila tanya soalan macam ni. Pasal apa nak bertindih-tindih? Pasal apa nak kena bertindih? Satu saja yang ada Allah. Pasal dia tak sama. Dia tunjuk dekat diri, dia nak tunjuk tentang diri dia. Dia tunjuk kat kita lah. Yang ada kita lah sekarang ni. Daripada diri dia tu. Contohnya ada 2-3 benar, satu benar ya. Ya Allah. Bagi bola tanggung. Berkabuh lah. Pasal apa? Tengok ni. Allahu Akbar. Okey Ustaz, faham Ustaz, faham. Duk habang dah. Ada dua saja. Dua. Satu Allah, satu Muhammad. Ada dua. Allah ni nama saja. Muhammad ni tempat tengok. Nama ada, tempat tengok ada, boleh sentuh, boleh. Tuhan tak boleh. Dia tolaklah, dia transfer diri dia dekat Muhammad ni. Cuma dia bukan tuan-tuan duk tanya, dia jadi dua. Pasal apa nak cerita benda satu jadi dua? Kita apa tentang satu, bukan dua. Tuan-tuan ni makan apa? Makan bayam lah sikit bagi cerdik ni. Makan sayur banyak ni. Buatlah bingai ni. Allah. Kalau kata tajalli, bolehlah nak dalam bahasa dia. Tuhan tak perlu nak tajalli apa. Diri dia je semua nak tajalli apa. Cuma pasal dia tak sama. Kita tengok tempat yang dia nak tunjuk lah. Tuan-tuan nak jadi Tuhan ke? Tak mau jadi Tuhan, duduk kat Muhammad tu. Kalau tuan-tuan tak duduk kat Muhammad, jadi Tuhan lagi. Next. Okay, next. Okay, Ustaz. Ya. Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat 4. Wahwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia berserta kamu kemana saja kamu berada. Surah besi. Habaq dah surah yang kuat. Surah kemas diri tu. Okey, hampir tak mana pun aku ada. Saya nak tanya tuan-tuan. Yang kata tu siapa?
Yang kata hampi tak mana apa aku ada dengan hang tu kat siapa yang kata? Allah. Allah. Bila dia yang kata, mana dah boleh campur tangan hak lain. Makna solid tu main dari dia. Solid tu. Kita duduk tak mana tu duduk dengan dia tu solid. Sebab dia habaq. Hampi tak mana pun aku ada dengan hang. Bukan orang habaq. Bukan jin habaq. Yang habaq Tuhan empunya diri tu. Ingat habaq tu lekeh. Dia habaq very serious. Dalam surah yang bernama besi. Besi. Diri hang tu yang kata besi tu diri hang. Apa dia? Kekuatan. Qahar tu hang. Jabar tu hang. Semua tu diri hang yang aku tunjuk. Bagaimana aku ni berdiri dekat diri hang. Tuhan kata hampi tak mana aku ada. Kita duk buat susah hati. Kita duk buat risau. Kita duk buat sangkut. Tuhan kata hampi mana aku ada. Lah dia apa? Dia ada kot. Dia ada dengan kita kot. Tak faham ke ayat tu? Dia tak abang tak hampi mana pun Sultan Kedah ada dengan hang. Dia tak abang tu. Dia tak abang hampi mana pun apa tu Barack Obama ada dengan hang. Dia kata hampi tak mana pun aku ada dengan hang. Loh Tuhan abang dia ada dengan kita. Kita duk jadi question lagi. Oh. Berserta. Bahasa lah kata berserta. Berserta tu dia satu, kita satu. Tapi bahasa ilmu dia kata lah berserta. Tak sebut berserta nak sebut. Macam mana wahai bukan berserta pun. Ya. Okey Ustaz. Tak ada satu bahasa pun yang boleh apa panggil? Menyampaikan kepada dia. Maknanya yang boleh explain lah dia. Tapi bahasa itulah lorong untuk kita faham. Macam mana tu Ustaz? Ya, pasal martabat kita belain-belain. Boh dengan bahasa dia kurang-kurangnya hak bawah ni boleh faham. Hak atas lagi faham. Dia boleh dengan bahasa yang manusia guna. Walhal kalau ada satu perkara di dalam alam ini atau kehidupan ini yang boleh menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan fail. Pasal apa? Pasal tu sadar. Itulah nisbah yang Tuhan nak bagi tahu. Bahasa tu nisbah. Hang kenal aku setakat tu je yang aku bagi kat hang. Tapi tak apalah setakat tu pun sebab yang bagi tu Tuhan. Setakat mana pun tak apa sebab yang bagi tu Tuhan. Pasal apa nak petikai? Yang bagi tu Tuhan, dia petikai. Baguslah tu. Baik. Okay. Okay, next. Tanya. Tak berani tanya pula lagi. Tanya je. Tahan. Telinga saya belas sikit. Tanya. Jadi Ustaz. Ya, Makcik. Diri sebenar diri itu Muhammad lah Ustaz. Ya, diri sebenar kenyataan Tuhan tu Muhammad lah. Sebab tu dia kata kamu sebaik-baik kejadian. Kamu sebaik-baik ciptaan kamu. Kita ni jadi misalnya kalau ya. Ya Makcik. Jadi misalnya kalau ada orang tanya orang tu misalnya nama Badri. Mana nama Badri sebenar Badri dia kata. Sebenar Badri itu ada dekat pengetahuan, ada dekat tahu tu. Tahu tu lah yang apa tu sebenar-benar Badri. Bukan nama Badri tu. Dekat tahu. Jadi balik ke Muhammad lah Ustaz. Sebab yang mengetahui itu Muhammad. Sebab yang tahu tu adalah Allah. Oleh kerana dia tak menyamai, dia tunjuk dekat Muhammad tu. Dia tunjuk diri dia tu dekat Muhammad. Maka Muhammad tu lah yang mengetahui. Kalau Muhammad 12 Rabiul Awal, zalimlah Tuhan. Kita ni dia buat apa-apa kalau sayang kat Muhammad tu. Ya, betul. Kalau dia dah sayang sangat dekat Muhammad 12 Rabiul Awal, kita ni tak payah buat. Dia tahu dah kita ni semua rosak. Tetapi Muhammad tu berdiri kat tiap-tiap diri. Macam mana dia cipta?
Ustaz, Ya, soalan maknanya Terima nak kasih, tengok Ustaz. Allah, tengok. Maknanya nak tengok Allah, tengok kat sifat Muhammad tu, kan Ustaz? Tengok dekat sifat Muhammad yang berdiri tu. Kat kita kan, nak tengok Tuhan. Tengok dekat kita hak dukung baby. Tengok kita hak suap anak kita. Tengok kita yang pergi kerja balik duit bagi anak kita makan minum. Tengok tu Muhammad tu. Ya. Ni nak kena tengok Muhammad, nak tengok jubah. Bukan tengok yang tu. Nak kena tengok. Bukan hak tu yang kita nak tengok. Kita nak tengok yang ada dalam diri kita tu. Kasih. Sayang, kalau tu Cina ada, Hindu ada. Cuma dia tak menerima Muhammad tu. Ya. Zahid. Ya, faham Ustaz. Ya, makcik. Ya, faham Ustaz. Macam tu lah. Terima kasih. Sama-sama, makcik. Next. Ayam ada nilai dengan adanya Muhammad. Itik ada nilai dengan adanya Muhammad. Babi hutan pun bernilai dengan adanya Muhammad. Betul. Semua ada nilai. No? Okey Ustaz, I minta ceritakan sikit tentang Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni Nabi yang sebelum diberi kat dia pusaka ilmu laduni. Ilmu yang datang terus dari Tuhan. Tuhan bagi kat dia direct. Pasal zaman dia berhadapan dengan kesaktian banyak sangat. Maka dia boleh musnahkan semua kesaktian kejahatan ni dengan ilmu laduni yang Tuhan bagi kat dia. Ilmu macam mana laduni? Yang dia tak pernah belajar dengan siapa-siapa pun. Tiba-tiba kepahaman tu berdiri. Tu Nabi Khidir. Okey Ustaz, Allah sebut dalam Quran, kami ilhamkan kepada lebah. Macam mana nak faham tu Ustaz yang dikatakan ilham kepada lebah, sedangkan lebah tu tak ada apa-apa? Kami tunjuk diri kami. Hampa jangan tengok lebah, hampa tengok diri kami. Kalau hampa tengok lebah, hampa bodoh je lebah. Tengok diri kami tu. Diri yang kami buat, diri yang kami tunjuk kebesaran kami. Walaupun lebah tu tak tahu apa, dia tahu nak buat sarang, dia tahu nak cari madu. Diri siapa tu? Tu diri kami hak pandai, diri kami hak ngerti. Jangan tengok lebah. Tengok lebah, kita jadi je lebah ni. Baik. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Lagi saya cuma nak lebih pencerahan yang berkenaan dengan demi masa, demi gunung Tursina, demi lebah dan segala-galanya tu merujuk pada dirilah semua sekali. Ya, rujuk pada diri kita yang reti. Maksudnya, demi nama apa tahu yang bertanya? Fazarul. Fazarul. Okey, Fazarul. Sebenarnya Tuhan kata, demi diri kamu wahai Fazarul. Kamulah masa. Kamulah kehebatan Tursina tu. Kamulah seluruh alam ni. Kamulah kekasih aku yang menggambarkan tentang diri aku sehingga alam ini menjadi tanda. Okey. Diri kita. Jangan sia-siakan. Jangan bagi dia jadi remeh. Sebab dia sangat hebat. Ya, betul. Betul. Pokok pisang pun main sebab kita dah Ustaz. Tidak. Allah, pokok ketum main lagi kerana kita. Okay, next. Tanyalah Ustaz. Sila tanya. Okey Ustaz, daripada nak tanya, saya tanya Ustaz. Bagaimana nak menidakkan kebergantungan kita selain daripada Allah? Macam mana Ustaz? Okey. Lah ni cuba kita tengok. Cuba kita bawa diri kita dengan akal sikit ni. Masuk. Batuk dah. No. Cuba kita bawa diri kita yang kerdil ni masuk kembali dalam alam
rahim ibu. Ya, Tengok, kita boleh bergantung tak waktu tu? tak boleh. Masa tu kalau kita tak boleh bergantung, kita macam mana? Tak boleh Kita- sebut macam mana. Kalau kita tak boleh bergantung ketika tu, Ya, maka ketika itu kita tergantung. tergantung. Okey. Kalau begitu, kita masa tergantung, kita serah bulat-bulat kat Tuhan. Tapi hari ni kita pandai nak bergantung. Kita terlupa tergantung tu. Bila terlupa nak tergantung tu, kita tak boleh nak pergi serah betul-betul. Sebab kita ingat kita bergantung. Rupa-rupanya Ada, kita Okey, jadi Ustaz, adakah dengan ilmu, dengan kudarat, dengan reti faham yang ada pada kita menyebabkan kita hilang kebergantungan tu kepada Allah? Macam mana Ustaz? Ya betul. Hilang. Asal kita rasa kita tahu. Kita tak pernah rasa kita diberitahu. Kita rasa kita tahu. Bila kita rasa kita tahu, no, kita akan dihancurkan oleh yang kita rasa tahu tu. Tuhan kata, aku bagi hang merasai nikmat. Hang bukan boleh rasa, aku bagi hang rasa. Hang bukan boleh wujud, aku bagi hang wujud. Hang bukan boleh ada, aku bagi hang ada. Aku bagi hang ada. Maka kebergantungan hang sepatutnya 100%. Tapi hang duk ingat hang dah ada. Hang duk ingat hang yang tahu. Hang duk ingat macam tu, kebergantungan hang hilang lah. Walhal, dalam duk ingat macam tu pun hang masih bergantung dengan aku nak ingat tu. Hang lupa rupanya. Hang duk lah. Punggah. Hang rasa-rasa je. Punggah. Lah macam mana Ustaz nak minta tak pandai, nak buat tak pandai, macam mana tu Ustaz? Karangan tu dia ada pengarah. Pengarah dia yang tulis. Kita ni adalah pelakon yang diarahkan. Kita diarahkan. Dengan dia lengkapi kita dengan kepelbagaian ni. Tetapi kita menerima arahan dengan kelengkapan tu. Tak akan terkeluar daripada kuasa Tuhan. Walaupun kita yang boleh buat, kita yang memilih. Kuasa Tuhan tetap berdiri di situ. Pasal apa? Pasal la ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Dia abang dah yang ada aku. Kenyataan hang tu kenyataan aku. Bongok. Belahak kena. Kenyang. Kita pandai buat kapal terbang. Kan? Ya. Ya. Kita pandai buat kapal terbang. Kita tahu buat dia. Kita boleh terbangkan dia. Tiba-tiba orang tengok kapal terbang, orang tak takjub dekat kapal terbang. Orang tak takjub kat kita buat ni. Ya. Walhal, kapal terbang bukan ada pun, yang ada aku. Ya. Jadi aku hampa tak tengok pun dia tengok kapal terbang. Hampa ni pasal apa? Yang ada aku. Yang ada ni aku. Tiba-tiba aku buat rumah, hampa kata rumah cantik. Aku buat yang tu, tak tu. Aku yang duk buat ni pun tak tengok apa pun. Allah. Okey Ustaz, soalan daripada Fauziah Ahmad. Ustaz, apakah pelajaran yang boleh kita ambil dari cerita Iblis Ustaz? Jangan menyombong. Jangan sombong. Walaupun hak mai ajak kita tu budak kecil. Jangan menyombong. Pasal apa tak boleh sombong? Pasal sombong tu selendang Tuhan. Diumpamakan pakaian Tuhan. Dia pakai tak apalah dia Tuhan. Kita yang jadi kemaruk yang pakai juga. Pasal apa? Kita bukan Tuhan. Kalau begitu, apa hebat Tuhan? Dia mutakabir. Dia hebat. Dia sombong. Dia angkuh. Sifat dia yang tu. Tiba-tiba kita nak hebat nak angkuh. Bukan sifat yang tu. Tu cerita kita boleh ambil. Baik. Okey, saya nak tanya soalan boleh, Tuan? Boleh, silakan. Silakan. Saya Gulam. Ni apa Ustaz, semalam tu line mungkin kat Jakarta ni tak apa nak clear. Ustaz ulang start balik bila kita duduk bertimpuh tu. Buka tangan panggil nama Gulam. Macam mana sekali lagi? Buka. Macam ni ulang-ulang. Ni ulang siaran, okey? Ulang siaran. Clear semalam.
Duduk lepas semayang, dah doa, zikir, wirid, istighfar, kedebuk-kedebak mau selesai dah. Dua tangan ni. Letak atas paha begitu. Jangan tangkuk atas paha. Buka dia. Buka. Okey. Pasal apa? Pasal tangan ni dia punya tenaga kuat. Dia boleh menahan aliran darah jadi tak elok. Bila kita letak saja, dia tak menahan. Badan kita perlukan aliran darah yang sempurna. Ketika dah duduk, tenang, bernafas dengan tenang. Jangan kalang kabut. Bernafas tenang macam mana? 1 minit 71 kali. Lebih kurang untuk orang awam. Biasa. Turun naik. Maknanya normal lah, pernafasan normal. Tarik. Kemudian tenang. Kita boleh dengar denyut nadi tu. Bila tenang tu, denyut nadi tu kita boleh dengar. Dia berdenyut. Kita boleh dengar. Tu tenang lah. Kemudian kita pejam dua mata kita. Kelopak mata kita ditutup. Tutup. Hak boleh tutup lah. Hak tak boleh tutup, tak tahu nak buat macam mana. Cakap lah ni semua boleh tutup lah. Kan? Tutup. Lepas tu lapang. Cuba pandang wajah kita di antara dua kening. Pandang, tutup mata, pandang wajah kita di antara dua kening. Nampak jelas wajah kita, maka panggil nama dia. Wahai Ghulam. Wahai anak. Ghulam ni anak. Anak yang 10 tahun, 9 tahun dia panggil Ghulam. Wahai anak. Bangunlah. Tak payah abang macam tu lah. Sebut wahai anak dengan betul itu, terus dia bangun. Ya. Sebab dia tahu siapa yang panggil dia. Macam tu lah buat macam tu. Ada hak tanya saya, Ustaz. Ya, silakan Fazrul. Panggil dengan hati ke, bersuara ke? Panggil suara pun boleh, panggil hati pun boleh. Tapi panggil hak kenal. Jangan panggil tu panggil mereka. Panggil kenal semua tu. Kita kenal dia. Kita tahu dia ni. Panggil ya? Dia akan bangun. Mudahlah kita nak buat lain. Ada tanya Ustaz. Ustaz? Ya. Syafawi Ustaz? Ya, Syafawi. Ni nak tanya pasal itulah, pasal yang bangun tu. Dia rasa macam mana? Rasa seram sejuk ke macam mana Ustaz? Tak sama. Badan kita bukan sama. Lain orang, lain rasa. Okey, faham. Ni bukan ngangkung Dia bukan ngangkung Bukan. Kau benar. Jangan dengan cerita ni tuan-tuan lupa Tuhan. Ya. Tuan-tuan jaga. Tak. Semua umpan ni. Dia nak tengok umpan semua. Tuan-tuan nak duduk tang mana sebetulnya. Hansyok dengan yang mana Ustaz nak? Tapi kalau tuan-tuan faham, tak apalah. Jangan tuan-tuan nak kepada benda itu tuan tak faham. Ya. Itu tak cerita kesaktian lain lagi. Dah seronok lah. Cerita kesaktian lagi bungkus tungi buyung tu lah. Tungi buyung. Salah lah. Tak salah. Tapi kita kena kembali sungguh. Ya. Kita tahu. Yang mana hak tak faham tu bermakna tak bersedia untuk nak dengar. Tak suruh tanya soalan-soalan macam tu. Hak faham, tanya. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Zulzara. Assalamualaikum Ustaz. Takut dengan Tuhan tu macam mana? Duk dengar pasal takut dengan Tuhan, takut apa takut? Tu? Saya nak tanya balik, siapa suruh takut? Zulzara jawab. Siapa suruh takut ni? Orang mana panggil ajak suruh takut kat Tuhan ni, siapa? Mana kita nak duduk betul-betul? Mana kita nak duduk betul-betul? Nak duduk kasih kan nak duduk takut? Kasih. Kalau duduk kasih nak cerita apa benda? Lain kasih kot. Takkan Tuhan nak celuk kita dalam neraka kerana kasih tu? Ya. Saya bagi contoh. Dengan bunga mawar atau bunga apa yang kita tengok, dengan ulak terung selah kita tengok. Mana yang takut, mana yang kasih? Bunga.
Bunga kita kasih kan? Okey. Ulang kita takut kan? Ulang Betul tak? Betul tak? Betul. Kalau lagu tu, kalau antara bunga dengan ulang, kalau atas kasih dan takut, mana kita pergi dekat? Bunga. Kasih Ustaz. Bunga lah kita pergi dekat. Ulang kita tak pergi. Pasal apa kita takut? Kalau lagu tu, kita takut kat Tuhan. Kita nak pergi dekat ke? Atau kita kasih kat Tuhan kita nak pergi dekat? Logiknya kena pergi jauh lah. Apa yang jauh? Kalau takut kena jauh lah. Sebab tu jangan takut. Kita nak pergi dekat. Sebab tu dalam pengajian ni, dia tak ada istilah takut tu. Malu ada. Betul. Betul, Ustaz. Macam tu lah. Orang yang sayangkan kita nak takutkan dia pasal apa? Nak takut lah. Ayah sayang kot. Yang Nabi takut je. Bukan takut kat ayah tu. Takut dekat undang-undang dia tu. Tu betul ya. Kita bukan takut kat Tuhan. Kita takut dekat undang-undang Tuhan tu. Yang mereka nak abang takut tu nak abang tu. Tapi mereka tak pergi abang. Takut kat Tuhan. Takut kat Tuhan. Tuhan kata aku punya kasih kat ayah. Jangan takut kat aku. Betul. Make sense. Okey Ustaz, ulas sikit ayat ni Ustaz. Mengapa perlu kembali kepada dia dengan terpaksa sedangkan ada waktu sukarela? Pasal kita tak melihat dia dengan sempurna. Kita tak melihat dia dengan kesungguhan. Tak merasai dia. Tak dapat menyentuh dia. Sebab tu dengan keterpaksaan. Pasal apa tu? Hati kita batu besar dalam ada duduk. Sekarang ini perempuan dia punya kapal batu besar dalam ada duduk. Ada duduk. Allah Ta'ala mendatangi kita tanpa keterpaksaan. Kita nak pergi kat dia dengan paksa. Pasal apa? Kita nak pergi dengan alasan. Kita nak pergi dengan sebab. Apa nak kena ada semua tu? Tuhan kata aku main kat hang. Tak ada apa-apa. Aku main kat hang dengan penuh kasih sayang aku. Hang nak main kat aku dengan alasan. Hang nak main kat aku dengan sebab, dengan tujuan. Hang nak main kat aku dengan benda-benda yang tengok sebagai satu ganjaran. Loh, hang letak aku ni murah rupanya. Ni pasal apa? Ni pasal apa? Mana Cik Nada? Mereka tak abang. Mereka tak ada nak abang. Tuhan tengok kita sampai kita boleh dandan. Sampai kita boleh elok diri. Tuhan punya tengok kita dengan kasih. Sampai kita boleh bangun dengan penuh kehebatan kerana tengok kita kasih. Tiba-tiba kita nak pergi kat Tuhan dengan sebab lain. Okey Ustaz, soalan daripada Muhammad Ashraf Arabi. Ustaz, boleh ceritakan tentang hijrah? Bertukar kerana Tuhan, tu hijrah. Daripada kita jahil, bertukar kepada alim kerana kita nak tahu Tuhan kita, tu hijrah. Bertukar daripada sifat-sifat yang negatif kepada sifat positif, tu hijrah. Yang paling penting, bertukar daripada kita tak kenal kepada kenal, tu hijrah paling penting. Itu paling penting hijrah. Siapa hijrah kerana Allah, dia dapatlah Allah. Siapa hijrah kerana Rasul, dia dapat Rasul. Siapa hijrah kerana perempuan untuk dikahwini, dia dapat kahwinan tu lah. Siapa yang solat kerana nak imbuhan, dia dapat imbuhan. Dia berhijrah kerana imbuhan. Siapa berpuasa kerana nak bagi kurui, dia hijrah kerana kurui. Tentu lah. Siapa mengaji nak kena belasah, dia hijrah kerana dia tahan nak kena belasah. Tunggu lah. Dia dapatlah pergu. Okey Ustaz, soalan daripada Puan Rohayani.
boleh tak kita mohon ke Allah untuk jadi kekasihnya walaupun kita rasa kita sangat tidak layak, tapi kita yakin Allah Maha Pengasih Penyayang. Boleh ke Ustaz? Boleh lah tu. Pasal apa boleh? Memohon untuk minta jadi kekasih itulah kekasih lah tu. Takkan Tuhan tu turun dulu kot. Budak-budak ni tak nak minta lagi. Tetapi atas kehambaan, minta lah, tak salah. Ya, betul. Tetapi cuba tengok. Kenapa boleh minta? Itulah kasih. Kerana kasih itulah minta tu berlaku. Bukan hang minta dulu, aku bagi dulu. Kasih mai dulu Ustaz, baru boleh minta. Aku berdiri dulu baru hang minta, baru nyata kenyataan kasih tu berdiri kat hang. Okey. Saya nak letih teruk dah orang lain ni. Saya nak kena pergi naik turun. Buat pergi naik atas tuan-tuan turun bawah. Balik erek naik pula. Naik di atas tuan-tuan turun balik di bawah. Baru untuk baca-baca di bawah tuan-tuan ragas naik atas. Sabar. Tapi pasal nak mengaji, kok mana pun tak apa. Nak mengaji ni pasal. Tu Ustaz, dia abang saya bongok Ustaz. Okey, Puan Rohayani kata, dia tulis dalam tu, saya bongok Ustaz, apa dia sebenarnya? Apa dia sebenarnya? Tuhan dia, yang alim. Tuhan dia kata dekat dia, wahai Rohayani, aku sangat-sangat mengasihi engkau. Allah. Itu yang Tuhan kata kat dia. Betul. Wahai Rohayani, engkau adalah buah hati pengarang jantungku. Kalau kabur rahsia mata. Tu dia riau beluri. Baru saya nak cakap Ustaz. Bergulin lagi tu. Bergulin. Apa Tuhan nak abang? Tuhan nak abang, tak usah peduli apa. Sebab aku tak pernah tinggalkan hang. Ya. Tak usah risau apa. Sebab aku tak pernah pun tak tengok hang walaupun sesaat masa berlalu. Sebab hang adalah matlamat diri aku. Ya. Allah. Itulah. Okey Ustaz, soalan daripada Firas. Bagaimana amalan untuk menyucikan diri dan mengembalikan rahsia kepada Tuhan Empunya rahsia? Selalu berkata La ilaha illallah. Selalu kata yang tu. Itulah amalan paling hebat bagi orang yang mengenal Tuhan dia. Tak boleh sebut, cakaplah hati La ilaha illallah. Okey Ustaz, soalan daripada Zarul. Bercerai antara suami isteri, adakah itu ujian Tuhan atau pilihan kita sendiri? Walha bercerai ini adalah benda yang tak elok. Minta bercerai Ustaz. Sebelum saya jawab, saya nak tanya. Rasa-rasa Tuhan suruh bercerai ke? Rasa-rasa Tuhan ke bagi bercerai? Rasa-rasa? Tak. Kalau dia mesti main dari kita. Dia bukan main dari Tuhan. Tuhan kata perkara yang baik tapi aku sangat benci adalah perceraian. Takkan Tuhan bagi bercerai sebab dia benci? Ya. Siapa yang nak bercerai? Siapa lagi? Batu Jemalah Patik lah. Pasal apa nak bercerai? Pasal muka tak malu? Ya. Pasal apa nak bercerai? Pasal kacang suka lupakan kulit. Ni lupakan tanah terus. Pasal apa nak bercerai? Pasal lupa daratan. Pasal apa nak bercerai? Pasal hang bongok. Bercerai jangan Ustaz, tambah boleh. Ya. Itu yang betul sekali. Tapi hati tu lagi nak tidur betul lah tu. Ustaz. Dia buat berani tu. Ustaz. Ya. Silakan. Ni Syafawi ni. Tapi kadang-kadang depa akan cakap lah. Tu qada dan qadar Tuhan. Kadang-kadang depa cakap macam tu tak? Okey. Kalau lagu tu, qada dan qadar Tuhan kah bagi orang tu minum arak? Tak.
Kodok dan kodok Tuhan. Ketentuan dan pelaksanaan Tuhan kah bagi orang tu suka buang masa? Tak. Itu pilihan Ustaz. Tuhan kan bersifat begitu? Tak. Jangan salahkan Tuhan. Lagi nak letak muka kita ke mana? Ya. Okey Ustaz, soalan daripada Ashraf Arabi, Ustaz kenapa diri ni macam tak layak je nak tahu ilmu ni Ustaz? Sebab itu diri sebenar kita. Maka Allah Ta'ala yang memilih untuk kelayakan tu. Maka itulah kelayakan Ustaz nak. Bila dia pilih itulah kelayakan. Dia bukan tengok pun kita ni SPM ke dapat grade berapa, dia tak tengok. Pasal diri kita adalah kesayangan, diri kita adalah sifat sayang dia tu. Sebab tu hak lain dia buang. Telah aku dahului rahmatku daripada kemurkaanku kerana cintaku ke hang. Baik. Okey Ustaz, terangkan sikit Ustaz, manusia yang berjiwa merdeka ni Ustaz. Dia tak terikat dengan apa benda sampai mengubah jiwa dia. Contoh, dia dapat duit banyak tapi dia tak terikat. Dia tak seronok pun dan dia tak rasa gelisah pun. Dan dia tak jadi dahuk pun. Sebab dia free. Yang ada dalam diri dia yang menjadikan dia gitu hebat adalah Tuhan dia. Sebab tu orang macam ni dia merdeka. Amal apa pun bagi dia cukuplah. Hasbiyallahu ni'mal wakil. Cukuplah Ta'ala jadi wakil aku. Hak lain tak penting. Bukan berarti dia menolak. Dah. Dia pun tak tolak. Tu semua Tuhan anugerah. Tapi tak membahagiakan dia, tak membanggakan dia, dan tak mengecewakan dia pun. Sebab bagi dia, illallah. Tuhan tu lebih penting. Tu free. Maknanya dia tak cagarkan apa-apa lah Ustaz lah. Apa-apa pun tak. Dia buat benda, dia tak minta apa-apa pun. Dan dia tak harap apa-apa pun. Dia buat benda kerana cinta dia pada Allah. Dan dia tahu kata, tu cinta Allah pada dia. Orang macam ni orang merdeka. Maknanya Ustaz, kalau manusia yang berjiwa merdeka ni, makna dia adalah refleksi Tuhan tu sendiri. Betul Ustaz? Ya, cermin. Dia cermin Tuhan. Sebab tu dia tak tunggu 31 Ogos. Dia daripada Januari sampai 31 Disember. Dia tetap free. Hari-hari raya Ustaz lah. Hari-hari takbir, hari-hari dia seronok. Sebab dia tahu Tuhan dia siapa. Kita ni Al-Mal'un ni, dia jadi roplah ni. Dia kena tunggu hari tu. Hari ni hari mengingati Rasul. Hari ni hari selawat. Cempera. Haru biru Ustaz. Hari ni haru kuning, haru hijau mah. Bukan cakap biru. Tak kira salam ni. Salam Jumaat, salam Maulid Rasul. Ini salam Maulid Rasul. Ini salam Hijrah. Abang ada salam pun nampak. Ustaz. Salam penampak tak mau nak salam kaut. Salam cakap. Benda kita dengan cari. Tapi Tuhan bagi kita jangan tolak. Ya, betul. Jangan nak pergi cari sebab kita nak benda tu. Tapi bila dia bagi, jangan tolak. Dia bagi tu. Oh. Maksudnya Ustaz, ada tak apa, tak ada pun tak apa. Ya, betul. Okay, next. Soalan. Balik ya, tolong tanya Ustaz. Tengok dia tala ke kita lah. dia pasal ikan patin. Negeri yang tak kena COVID, faham? Faham? Kelantan. PKP. Lee moderator. Tapi tak apa kelas ni tak macam kelas kemarin. Saya nak abang kat tuan-tuan. Dia sebenarnya semua dah duduk tang tu. Tapi dia demi Tuhan dia, demi Rasul dia duduk tang tu. Dia tak mau duduk datang tu. Dia lama dah datang tu, dia nak pergi duduk tang lain. Tapi demi tuan-tuan, demi kasih, dia tunggu juga. Allahu Akbar. Okey Ustaz, soalan daripada Fazia Ahmad. Ustaz,
karakter-karakter pelawak tu maknanya Allah menghiburkan kekasihnya lah kan Ustaz? Ya, betul. Cuma pelawak tu lah yang tak tahu sebab dia adalah lebah. Dia tolong bagi orang happy, dia tak tahu dia siapa dia. Pelawak-pelawak ni dia adalah nelayan, tolong ambil ikan bagi kat orang, dia sendiri tak makan ikan tu. Kan? Okey Ustaz, soalan daripada Syafiq Riz. Saya tersangkut dalam pemahaman antara pilihan manusia dan kehendak Tuhan. Adakah waktu kita terdetik untuk memilih antara dua keadaan, ketika itu Tuhan memberi kebebasan mutlak pada kita? Ya, macam tu. Semua keadaan macam tu. Zalim lah Tuhan. Dia bagi kat kita, dia cipta kita, kita tak boleh buat apa kita mau. Zalim lah. Cuma kita diberitahu apa yang baik, apa yang buruk. Kita diberitahu tu tentang baik dan buruk. Okey Ustaz, soalan daripada Ain. Ya. Okey Ustaz. Ya. Okey, soalan daripada Ain. Dia tanya, perempuan ni ada masa dia cuti lah daripada solat. Jadi bagaimana cara nak dekatkan diri ketika waktu cuti tu? Jadi waktu cuti ni tak boleh dekat diri ke? Boleh dah. Kalau tu masuk jamban tu, macam mana dekat diri dengan Tuhan masuk jamban? Duduk dalam toilet, kita buang hampas perut, macam mana kita nak dekat dengan Tuhan? Allah Ta'ala kasih kat orang perempuan, berehatlah. Sebab sedang kata, kita sedang dalam datang bulan. Ketika itulah mengingati Tuhan tu. Ketika sedang. Tuhan bukan ada kotor dan bersih, tak ada kat dia tu. Ada tu kat kita je. Ya. Okey Ustaz. Ustaz, mereka duk post dalam sosial media ni bila kata amin nanti murah rezeki. Komen sikit Ustaz. Kalau gitu kata amin ni bila? Murah rezeki ni bila? Sejak bila kita mula mengatakan amin? Dan sejak bila kita ni rezeki Tuhan murahkan? Murah awal. Lama dah kot. Kita ni suka penin. Acah-acah. Ustaz, bagi contoh lim gotong Ustaz. Ya? Bagi contoh lim gotong. Lim gotong. Dah abang dah dulu hal lim gotong pun kat dia. Ustaz, saya rasa amin murah rezeki tu orang tu doa kat kita. Tu dia. Tu. Kita tulis tu, dia tulis macam tu, dia doa. Kita tu doa tu. Okey tu. Orang yang Nabi kata, orang yang berkata amin, orang ni Tuhan letak dia dengan aku di akhirat esok. Macam saya lah, kalau saya kata Ustaz, panjang umur saya nak balik jumpa Ustaz sekali. Tu doa tu. Ya, itu semua doa. Dan doa ni bukan tak bercakap pun doa. Ya. Kita nak makan nasi, kita berkata Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wahai, makan nasi itulah doa. Bukan baca tu doa. Tak ingat pun doa kau Ustaz. Ya. Pasal apa? Dia membezakan dua martabat, hamba dan Tuhan. Hamba dan Tuhan ni. Di mana hamba? Yang makan nasi lah. Sifat hamba. Bila hamba dia berdoa tu dengan makan nasi tu, syukur sampai harap sampai semua sampai. Perlukah dia nak kata? Tak perlu. Tak perlu. Tapi bila dia nak tunjuk sifat kehambaan, dia sebutlah. Tu doa. Kalau kita nak berdoa, apa yang kita nak doa? Jadikan kita orang yang tak lupa. Janganlah bagi aku lupa kat hang, ya Allah. Tu nak berdoa. No, dia kata, ya Allah murahkan rezeki ni. Kalau mahal makan tak boleh. Okey Ustaz.
Aidil Konsat tanya, Ustaz, apa maksud ayat 17 surah Al-Anfal? Yang mana maksud dia? Maka bukan kamu yang membunuh mereka, bahkan Allah membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Macam mana nak faham ayat ni, Ustaz? Orang kata wa ma ramaita idza ramai walakin Allah harama. Ya. Musuh yang tengok. Hang aku ni yang mengetahui tentang musuh hang. Aku membantu hang. Aku membantu hang ketika hang teringin nak membunuh dia. Kerana cinta hang pada aku, akulah yang membantu hang sampai hang boleh bunuh tu. Aku yang buat. Kalau aku tak letak dekat hang kesungguhan, tak letak dekat hang semangat, macam mana nak bunuh dia? Kalau itu siapa yang buat? Hang buat ke aku buat? Tetapi oleh kerana aku tidak menyamai, aku tunjuk hang. Hang lah buat. Ya, betul. Ustaz, tanya satu sikit boleh Ustaz? Ini dan aku jadikan apa tu? Ayat dia saya lupa lah. Apa meteor di langit tu sebagai pelempar syaitan. Ya. Maksudnya macam mana tu Ustaz? Kuasa. Meteorite ni adalah tenaga yang sangat kuat. Melempar syaitan-syaitan. Kita ni, akai kita ni adalah meteorite. Akai cerdik kita tu meteorite. Dijadikan Tuhan untuk melempar semua kejahatan, untuk menahan, menghalang semua kejahatan. Tu maksud yang sebenar. Akai kita diberi sebagai satu kekuatan yang boleh menahan segala jenis jahat. Sebab akai kita cukup powerful. Maka disebut bintang-bintang tu hebat. Meteorite tu berat, hebat. Bukan yang tu, diri kita yang disimbolkan dengan kekuatan. Apa dia? Akal kita, iman kita, takwa kita, itu disimbolkan dengan meteorite. Tuhan nak bunuh iblis, kena ambil tai bintang kalau pukul iblis. Tak perlu. Tak perlu kot. Tetapi dia nak menyatakan lambang diri hang. Lambang diri hang pada akal, pada ilmu, pada semua tu menjadi kekuatan daripada semua benda negatif yang dia tak boleh main kat hang. Kalau hang tahu erti guna betul. Itu yang kata dia nak tempat syaitan-syaitan. Syaitan ni pada kejahatan. Tak mana kejahatan tu? Negatif kita tu. Diri negatif yang ada dekat kita tu dilempar, dihujani dengan semua senjata-senjata yang ada di akal, yang ada di kekuatan iman. Itulah senjata yang disebut dengan meteorite. Pasal apa dia sebut taik bintang? Pasal taik bintang tu hebat. Tuan-tuan tahu, kalau sekat segenggam penumbuk kita ni, berat dia hampir-hampir 10 kilo. Dia liquid metal. Dia cecair logam yang disejukkan. Lepas tu dia habak meteorite. Dia habak bintang, taik bintang. Okey lah. Okey, terima kasih. Baik. Okey Ustaz, ni Syafiq Luis ni masih lagi keliru tentang yang dikatakan manusia tak ada daya upaya. Jadi sewaktu kita buat pilihan tu, daya upaya siapa? Dan dia juga maklum tak adil lah kalau kita letak semua tu pada Tuhan. Macam mana Ustaz nak bagi faham? Lah ni nak tanya, diri hak bertanya tu ada daya nak buat diri? Syafiq jawab. Ada daya nak buat diri zahir? Ada daya nak buat diri batin? Jawabnya tak ada. Habis sekarang ni siapa punya daya ni? Siapa punya? Tentu Tuhan punya. Dia sempurnakan daya tu pada kita. Kita mana ada apa? Dia sempurnakan benda tu pasal apa? Pasal dia nak buat apa? Diri dia dah macam tu. Dia sempurnakan diri tu kat kita. Maka ketika tu adalah daya. Daya dia yang bagi kat kita untuk kita menikmati apa itu daya usaha. Hakikat mana ada apa pun. Dia kata dah la ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Semua padam semua ni. Tinggal siapa? Tinggal dia. Semua padam diri kita semua ni. Bagi tak ada semua tinggal siapa lah ni? Tinggal dia. Mana yang kata ada kita mana?
Tak apa, slow-slow bagi faham. Pening Tano. Kayuh pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya kata Lama-lama sampai Saya kata tadi, duduk soal pada apa yang kita duduk. Jangan soal pada apa yang kita tak nak duduk pun. Right. Senang faham. Okay, next. Soalan. Soalan. Okey Ustaz, Para yang bertanya, ayat Quran banyak tamsilannya atau tersirat ya Ustaz? Kalau kita faham tamsilan dan tersirat, sangat menarik. Contoh surah Al-Kahfi. Betul Ustaz? Ya, pasal apa kita tak boleh faham? Pasal kita tak pernah jadikan diri kita tu Quran. Kita duk kata buku tu Quran. Yang Quran bukan buku, yang Quran diri kita yang tahu tu Quran sebenar. Sebab Quran bukan ada huruf, Quran bukan ada surah, dia diri tahu. Sebab tu kita tak faham pasal kita duk baca hak di buku tu. Wahai kita tak tengok hak duk baca tu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca hak tulis tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani. Kita tak baca kata Tuhan kata Engkau yang aku murahi, Engkau yang aku kasihani. Kita tak baca tu. Oh, mantap ayat ni. Best lah. Okey Ustaz. Ashraf Arabi tanya, apa yang dikatakan tanah haram Ustaz? Sesuatu hati yang tak dibenarkan benda lain masuk kecuali Allah. Tu haram, tu tanah haram. Hati yang tak dibenarkan untuk masuk benda lain, untuk disukai melainkan Tuhan. Itulah tanah haram. Sebab tu jiwa tu kena jadi yang haram bagi yang lain. Baru pergi Mekah ada nilai. Tidak pergi Mekah ada habis duit Malaysia tu. Beli ke rumah. Kurma tu kata aku pun tak bodoh jahat. Dia pergi bercuti. Nabi Abang kan? Nak bawa balik ke rumah. Nabi Abang. Ayat Nabi Abang gagap 1400 tahun dulu. No. Dia kata, nanti umatku datang menziarahi tanah haram adalah untuk bercuti, untuk berniaga, untuk membeli belah, untuk bersiar-siar. Dia abang lah, pasal kefahaman tak ada. Boleh saya tanya satu soalan, Lee? Silakan. Takut potong pula. Ustaz ada nak cakap ikut tadi? Tak. Silakan boleh. Ustaz. Silakan. Ustaz, kita kalau tengok ceramah ke, kita pergi mengaji ke, kita pergi solah ke, kita dengar ustaz semua duk cerita pasal fiqh, pasal tauhid. Banyak pasal syurga, pasal dunia, pasal pahala, pasal semayang apa semua. Dulu tahun 70-an, kalau orang tua-tua dulu belajar sifat 20. Kan ada yang kata depa ni isin lah, tak betul lah. Bila main umur saya macam ni, barulah saya dapat satu ilmu makrifat lah. Ilmu makrifat ni kat Indonesia pun ramai, tapi saya tak faham bahasa dia. Bila cakap dengan ustaz ni, ustaz cerita ilmu ni, nampak lebih lah kita faham. Macam ustaz kata tadi Bismillahirrahmanirrahim kan. Kita terbalikkan memang betul lah. Okey, soalan saya. Pasal apa tak ada ustaz-ustaz duk cerita pasal ilmu ni? Mereka macam pendamkan benda ni. Tak mau cerita benda ni, kenapa? Dua sebab. Mereka bersangka orang yang mendengar tak akan faham. Satu. Mereka meletakkan bahawa ni mereka je boleh tahu, orang lain tak perlu tahu. Dua. Ketiga. Mereka tu yang bodoh sebenarnya. Bukan orang yang nak dengar tu bodoh. Nabi kata, ulama warisatul anbiya. Semua orang-orang alim pewaris aku. Nabi kata ulama pewaris Nabi. Hampa cerita benda apa? Nabi cerita benda apa? Kerana tu sama.
Dan Ana dia tak pernah tahu benda ni ada. Dia tak pernah tahu benda ni wujud. Dia ingat tak ada. Sebab terlalu lama otak disempitkan oleh benda. No. Dia takut dilabelkan sesat. Nabi pun orang kata sesat, tambahlah muka caruai cak ayam macam kita ni. Best. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, saya nak sentuh sikit. Memang kalau ikutkan sukatan untuk mata pelajaran agama di sekolah, memang tajuk tauhid atau akidah ni sikit sangat. Memang saya rasa sedih lah. Memang sedih sangat. Walaupun saya ni guru matematik sebenarnya. Bila saya tengok yang tauhid tu sikit sangat. Kan? Jadi saya pun tak faham mengapa. Jadi kan nak membentuk akhlak murid ni memang susah lah. Bila dia tak kenal. Kan? Itu je lah. Itu je lah Ustaz yang saya nak sebab hak ni kalau kita tengok. Kementerian sibuk. Belanjawan tu, elokasi ni, elokasi tu. Kementerian tak pernah sibuk nak bentuk jiwa manusia sebagai hamba Tuhan. Ya Ustaz. Betul. Cukup sekadar sambut maulud tu Islam. Cukup sekadar nak nikah pejabat agama, jumpa Tok Qadhi tu. Buat pertandingan nasyid. Nasyid tilawatul Quran. Islam banyak tu lah. Islam sebenarnya mana? Ya. Saya jadi saya apa nak kata sesat kau, bukat sesat barat, sesat timur ke? Saya tutup mata. Lantapi hampa. Di Malaysia ni nak cari ustaz macam Ustaz Wahizam ni memang susah lah. Terpaksa cari ustaz daripada Indon. Dan diorang ni guna bahasa Jawa jenuh lah nak faham kan. Jadi terjumpalah Ustaz Wahizam yang berani menyatakan ini yang kak tercari dari usia 14 tahun. Itulah begitu lama. Sekarang dah 60 Ustaz. Alhamdulillah dia bagi mudah. Okay, bila 60 tahun ni kak, dia tak bocok lah. Amin insyaAllah. Daripada bawah, dia boleh cepat bocor. Lagi bulin. Okay, Puan Raya, saya nak tambah sikit. Puan Raya, saya nak tambah sikit. Saya nak tambah kat Puan Raya sikit. Untuk ketahuan semua lah, saya umur 50 lebih dah. Bulan ni saya kenal Tuhan. Sama lah Abang Ulam. Sama lah. Ingat ni, yang maha kaya ni kata. Ingat lah, yang maha kaya ni kata. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mau, kalau aku hendak untuk memberi petunjuk, maka aku berilah ia petunjukku. Tuan-tuan, Tuhan kata kalau dia mau, tuan-tuan ni ada dalam kehendak Tuhan. Tak usah risaulah umur berapa pun. Ada dalam kehendak Tuhan. Subhanallah. Mulia tu. Ya. Hak banyak. Kalau tuan-tuan tahu hari ni esok mati. Tetap orang lain yang duk mengaji daripada awal sampai habis tak boleh potong. Nak beli nanti tak Tuan tengok dalam keramaian manusia sedang mikirkan tentang apa nama COVID. Tentang COVID. Di Malaysia ni ramai manusia bercakap sekarang ni bercakap tentang duit KWSP. Okey. Ramai orang bercakap tentang kerajaan. Ramai orang bercakap tentang itu dan ini dan tuan-tuan bercakap tentang Tuhan. Tuan-tuan tengok lari dia jauh mana. Tuan-tuan tengok lari jauh. Dan Nabi kata, orang yang nak pergi kat Tuhan ni sikit. Dan sentiasa sikit. Dan beruntunglah yang sikit-sikit ni. Allah. Siapa nak main habak kat kita? Orang nak cerita pun dia pun bongok. Tak tahu nak cerita. Cerita merepek-repek, merebek-rebek. Bukan nak bagi orang. Tuhan. Bahala. Mesti kena cerita pasal nak cerita pasal agama, mesti kena cerita pasal surga, neraka, pahala. Jadi Tuhan tu je lah yang ni kerja dia bagi dosa, bagi pahala, bulan surga, lepak dalam neraka.
Ni kerja Tuhan. Ini ketuhanan yang orang Islam Malaysia fikir. Ini ketuhanan. Zalim sungguh Tuhan. Faham dan tahu. Ni ketuhanan yang kata Tuhan tu cerita pasal yang buat jahat tu neraka, apa buat baik aku dalam syurga. Tuhan tu nilai bagi orang Malaysia, Melayu, Islam ni terang tu ya. Tak macam orang lepas tu bila Ustaz kata tengok bunga ros nampak Tuhan, depa call Ustaz, yang call tu pun Ustaz. Ustaz Wahizam tak boleh jawab. Bagi saya jawab. Tengoklah. Tuhan kata. Tuhan kata. Ya. Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Hampir tak mana Tuhan nampak aku. Tuhan nampak. Kau orang tengok aku. Awak yang bangang sangat. Yang bangang tu Ustaz tu. Dia call Ustaz pula tu. Ha? Dia kata Ustaz kodon. Dia kata kita sesat kerana beritahu tu Tuhan. Kalau tak faham Tuhan tak apa apa. Buat apa hari-hari? Tidak ada lain melainkan Tuhan. Tengok bunga ros nampak bunga ros. Apa sebab nampak Tuhan pula? Lepas tu, okey. Nampak bunga ros berapa tak nampak Tuhan. Tu orang kafir dia fikir. Tu fikir orang kafir. Fikir orang Yahudi, fikir orang Nasrani, fikir orang Majusi. Kita Islam kot. Ya. Orang Islam dia tak fikir benda lain. Dia fikir ketuhanan tu. Dalam kerja dia, dalam hidup keluarga dia, dalam bangkit hidup dia, dalam waktu riadah dia, waktu dia bertugas, dia fikir Tuhan tu. Tu orang Islam. Last kali, depa ban Ustaz tak boleh ceramah sana, tak boleh ceramah sini. Tersekat ilmu. Isu Tuhan tanya pasal faham buat aku tu, dia pun nak jawab. Jawab Kalau Ustaz tak betul, saya pun tak ikut. Tapi logik fakta ada. Factual accuracy. Lah tersekat habis orang tak boleh dengar. Masalahnya dia ingat hak dia tahu tu betul dah. Apa tak tahu macam tu tak betul. Mana boleh. Tak tahu tu kat mana. Kenapa susah sangat orang nak faham? Sedangkan kita sendiri boleh tahu hak mana benar, hak mana tak benar. Apa yang Ustaz cakap semua mudah boleh faham lah. Tapi awak ramai tak boleh faham lah. Dia pasal ayat acang. Ayat acang tu busuk. Ayat acang tu kotor, gelap, lanyau. Dia menghijab. Hati dia hanya mengenal benda. Hati dia hanya mengetahui benda. Hati dia hanya mengenal tanda. Dia tak mengenal yang menjadi tanda tu, dia tak mengenal. Apa mereka boleh kalau orang lain tak apa, mereka tak faham. Ni orang Kedah pun tak faham. Baiknya. Bukan. Pasal terlampau lama duduk dalam pemikiran jumud. Lama sangat duduk dalam pemikiran sempit. Dia bukan dia tahu tapi dia duduk dalam sempit. Dia setakat tu saja ruang lingkup pemikiran dia setakat tu je. Sebab tu bila kita habaq lebih sikit dia jam. Masalahnya dia nak terima pun tak boleh, dia nak tolak pun tak boleh. Jadi kalau dia tak terima tak boleh. Orang tua kata telan tak masuk, luah tak lepas. Bila dia nak dia tak mau bagi hilang berat orang yang orang tahu dia ni orang tahu, dia ni orang hebat. Dia tak mau bagi hilang. Dia tak mau bagi hilang hak tu, dia kena condemn hak dia dengar tu dengan mengatakan ni sesat. Baru perat dia tak hilang. Dia nak cari perat hidup dia. Dia nak cari gelaran ustaz. Gelaran ustaz tak hilang. Ya. Macam tu je yang dia buat tu. Wahai dia tolak. Dia pun kena terima. Tapi mana boleh hak dia pun mengaji lama. Ya. Pasal sangka dia pun mengaji. Burung Cak Raya kata kat dia pun, aku tak mengaji pun pandai kak. Aku tak payah pergi mengaji pun, aku boleh buat salam. Baik dah ni. Right. Okay, next. Kita bagi 10 minit lagi.
Ini kan lah. 10 minit Oh, jawapan petik. Jawapan petik. Amboi. Ustaz, Syafawi Ustaz. Syafawi. Ya. Okey, silakan. Ni jadi kalau macam saya pernah dengar ceramah ustaz mengajak tauhid lah. Ya. Kan? Dia ajak macam yalah kita pun daripada kecil walaupun tak kenal Tuhan dulu kan, tapi kalau kita tahu lah kalau sembah pokok tu memang memang syirik lah. Kan? Tapi dia cerita dengan audien yang umur 60-70 yang 2-3 hari lagi nak macam ustaz cakap lah, pergi matilah semua. Jadi sekarang ni ustaz, soalan dia, saya nak cakap saya nak tanya, tapi saya takut memalukan dia. Macam mana ustaz? Kena pakai hak Nabi kata fatana, pijak sana. Oh. Macam kawan saya. Macam kawan saya dia pernah tanya. Dah kali ustaz tu tanya dia, awak Wahabi ke? Macam mana tu ustaz? Sudah jumud, sempit. Dia faham tentu dia. Abaikan. Kita duduk sekali lagi kita muntah. Okey ustaz. Okey, terima kasih ustaz. Berpaling lah. Tapi lagi syok kalau orang seliling satu jalan dengan kita. Orang keliling satu jalan dengan kita. Sembang ribat Tuhan. Comeback. Nasib seorang diri dia. Abang ada. Hang tahu tak Nabi Musa? Nabi Musa ada kawan dia Samiri. Ya. Kawan dia Samiri ni kawan baik dia. Orang kampung dia. Kenal dengan dia. Nabi Musa Nabi Musa tu Nabi dah tu, Rasul dah tu. Cerita dekat dia reject. Oh, Nabi Musa reject lah sebab Nabi Musa ni awal sangat. Nabi Muhammad ni Abu Jahal pak menakan dia. Abu Jahal turunan dia, darah daging dia. Abu Jahal. Ya. Tambahlah kita ni siapa nak terima pakai dak. Okey Ustaz. Soalan. Ya. Soalan jauh sikit lah ni. Boleh Ustaz? Boleh. Allah tu nama. Ya. Tuhan dia mana? Yang duk cakap tu main dari mana? Kenapa? Hadap cakap tanya tuan dia mana ni, hadap cakap ni main dari mana? Sedapnya. Sedap. Apa? Suruh tanya, aku tanya. Tahu Ustaz. Baik sikit Wali, baik sikit. Baik. Filter dah tebal, tak apa. Semua soalan nak bagi kembang telinga. Okey tu. Garum tempat tak kata. Allah Akbar. Saya nak tambah sikit tu Izwan cakap tadi tu. Ya. Izwan cakap orang Kedah pun tak faham. Tu, dekat Pahang tu, Tuhan Harun tu, profesor pun dah ikut dia bang. Takkan macam mana boleh faham. Ya. Allahu Akbar. Kita tanya diri kita. Ya. Ada lagi yang lain daripada Allah? Tak ada. Yakin tak? Yakin. Kalau yakin, apa yang kita nak tanya? Tak ada soalan. Kita yakinlah daripada Tuhan lah ni. Yang duk bertanya tu kadang-kadang dia tak yakin main dari Tuhan. Kalau tak yakin, hukum dia kafir. Baik.
Relax Fazarul, macam rosot je tu. Ya, betul. Jangan terus ya nak pergi kat dia. Sejuk. Musim sejuk kat sini. Musim sejuk. Dia kat Korea, Ustaz. Oh, alhamdulillah, bagus. Busan, Korea Selatan. Okey, ada lagi? Ada lagi soalan? Mas abang tu. Ya. Tuhan punya tengok kita dalam angan-angan dia. Sebut dalam cerita. Tuhan tengok kita dalam angan-angan dia tu. Dia sayang kat kita dalam angan-angan dia tu. Dia cinta, dia kasih kat kita dalam angan-angan dia tu. Dan angan-angan dia tu sangat kuat sampai terbit. Apa yang dicintai, apa yang dikasihi, apa yang diangan-angankan sampai keluar. Terbitlah sekujur tubuh yang bernama insan. Lagi kita nak tanya ke? Tentang Tuhan ni? Aku punya angan-angan tentang sampai keluar lah tu. Baik. Kita pergi kedai telefon, duk belek telefon tu belek tu, tapi kita duk mark dah satu phone. Kita duk mark Apple tu kan, apa siri berapa 12. Apple 12. Per minggu kita bercerita, orang cakap telefon je, kita mesti abang Apple 12 ni. Dia cerita Apple 12 lagi seronok. Ya. Kita boleh tahu dah keadaan dia, feature dia macam mana, semua kita tahu. Tetapi kita tak miliki lagi. Satu hari kita dah ada kemampuan untuk miliki. Maka apa yang ada dalam kepala kita yang kita duk teringat lama-lama, kita pun zahirkan keluar. Bila tengok telefon tu, apa rasa kita? Happy. Tuhan yang merindui kita, Tuhan yang merangan-rangan, yang kasih kat kita ni, daripada tak keluar dia dah seronok. Keluar apa dia rasa? Allah sayang. Tak tahu lagi diri kita ni kepuasan Tuhan. Tak hati lagi kah? Tak boleh rasa kah? Kau memang kita jenis mangkak, tak boleh rasa benda-benda ni. Wailulikun. Memang kita betul-betul rosot, betul-betul tak boleh rasa benda ni kot. Jebon kuat. Banyak abadi. Tuhan kata, aku ingat aku terindu dekat hang sebelum terbit apa-apa pun. Tak terbit lagi warna, tak keluar lagi cahaya, tak keluar lagi bentuk, tak ada lagi keadaan, tak ada yang bernama molekul, tak ada yang bernama zarah, tidak ada sudut, tidak ada dimensi. Aku dah ingat kat hang. Tiba-tiba dah terbit macam ni, hang boleh tengok. Simple. Allah. Diri hang yang aku tengok segitu punya hebat. What the hell? Kasih sangat Ustaz. Jiwa kita punya teruk lah. Tuhan kata aku ingat kat hang sebelum aku buat matahari bulan tu. Aku ingat kat hang dah. Dan hang igawan aku. Hang lah kerinduan aku. Hang lah kecintaan aku. Tiba-tiba diri hang ada lagi. Hang masih tak tahu macam mana aku ingat kat hang. Hang ni apa pasal? Hang ni pasal apa? Allah. Aku rindu kat hang. Aku rindu dekat hang. Aku buat tubuh hang. Aku rindu tubuh hang. Aku buat cuaca. Aku buat sejuk dan panas. Aku rindu kat tubuh hang. Aku rindu kat diri hang. Aku rindu kat jiwa hang. Aku buat gelap dengan cerah. Aku rindu kat hang. Aku buat busuk dan wangi. Semua tu kena rindu aku dekat hang. Kalau hang tengok diri hang buat tak tahu. Hang ni pasal apa sebenarnya? Barakallah. Aku buat rupa parai hang. Aku buat diri hang cukup sempurna. Terbit daripada diri aku yang hebat ni. Aku zahirkan apa yang aku nampak tentang diri hang. Pasal apa hang tengok diri hang aku buat tak tahu hang? Buta perut. Tu dia tanya, siapa Tuhan kamu?
Ya. Hang hidup 50 tahun. Hang tahu tak yang duk berdamping dengan hang, yang duk bagi hang rasa, yang duk bagi hang boleh tahan, tahu tak siapa dia? Akulah. Yang duk mengkhabarkan hang tentang suatu perkara, yang duk jaga hang, akulah. Hang tahu tak kata aku? Hang tahu tak kata selama ni hang boleh bergerak dengan aku, hang boleh duduk dengan aku, hang rasa tak ketika hang bergerak dan duduk tu kecintaan aku untuk diri hang, hang rasa ke tak hang ni? Apalah punya mangkak lah, ya Allah. Sahabat dalam kubur, Ustaz. Dia kata aku kena ada dengan hang. Pasal aku tahu kalau aku tak ada, hang tak boleh buat apa. Tapi aku bagi hang menikmati semua tu. Cinta aku dengan hang. Pasal apa hang tak boleh detect cinta aku ni? Sebab tak kenal, Ustaz. Duit RM10 kena. Hebat, sangat hebat. Sangat hebat. Tak tahulah. Saya ada habang dah. A sampai Z. Ada lagi lah yang tak abang. Tapi setakat ni kalau tuan-tuan tak faham juga, tuan-tuan pergi tukar nabur nama lain lah. Oh, nama tupai. Pergi dekat kementerian JPN. Pejabat pendaftaran, abang nak tukar nama, nabur nama. Barakallah. Baik, Ustaz. Ustaz, kita tangguh dulu, Ustaz. Ya, baik. No. Saya nak beritahu, saya nak tambah sikit, Ghazali. Boleh, Ustaz. Saya nak tambah sikit, Ghazali. Ghazali, beruntunglah orang, beruntunglah orang yang duduk dekat dengan Ustaz. Kami duduk jauh. Allah. Dekat dah. Dekat dah. Dia marah, Ustaz. Marah. Tak Siapa buat jarak jadi penghalang, Tuhan kata aku berlepas tangan dari kamu. Siapa duduk ala Ustaz, tak pergi jumpa Ustaz, mampu apa? Yang dekat. Tapi duduk ala Ustaz, tak boleh jumpa Ustaz Junah ni. Sungguh. Tak kira. Tak cia. Kali ya jumpa. Dengar. Saudara Gulam kita ni, dia duduk di Jakarta. Duduk di Jakarta. Tapi jiwa dia duduk sebelah saya. Ya. Allah. Bukan ada nilai. Bukan ada nilai tubuh dan nilai jarak. Nilai kenal tu. Ya. Kalau tuan-tuan kenal, tuan-tuan duduklah Kutub Utara pun tak apa. Dalam gua menjadi Ustaz no. Macam mana? Dalam gua. Kenal yang Ustaz. Ya. Pasal apa? Pasal Ashabul Kahfi dia posok duduk dalam gua sampai 309 tahun. Lagi ini lama. Jangan jumpa, Ustaz. No. Jumpa tu dia nak taut kasih. Sedangkan cinta dan kerinduan tu dah berdiri lama dah. Tapi siapa duduk dekat tapi jumpa Ustaz juga memang bodoh piang lah mereka. Dengar ni, dah hampa pergi jumpa Ustaz, janganlah pergi tangan kosong, nganga. Ulok. Selamat royal tu. Dia duk ajak online ni sana ni. Kesian ke dia? Macam ni je. Tuan-tuan bagi diri tuan-tuan dekat sungguh dengan Tuhan, mesti kita bertemu setiap hari. InsyaAllah. InsyaAllah. Lebih kurang minta maaf salah, silap, kesat dan kasar. Jerkah, deras-deras. Pasal apa? Saya kata dah nak menghidupkan, nak gerak bangun jiwa tuan-tuan yang selama ni patutnya kena bangun. Tapi tuan-tuan duduk tidur. Jadi serkah buat sikit. Pesan saya, korang kan minum air ketum. Supaya bagi bangun. No. Air ketum di sini maksud dia kurangkan diri kita dengan dunia. Maksudnya kita jangan jadikan dunia terhijab kita dengan Tuhan. Jangan jadikan benda tu menjadi hijab kita dengan Tuhan.
Duduklah tak mana pun, fasama wajhullah. Kamu akan dapati di sana wajahku. Duduklah tak mana pun. No. Asalkan kita dengan Tuhan dekat sungguh. Terima kasih sekali lagi, terutama pada Cik Al-Ghazali Ramli kita. Dia pulun sungguh benda ni. Kalau dia tak pulun, kita tak boleh nak duduk jumpa sembang ni. No. Allahu Akbar. Doa bagi dia umur panjang. No. Walaupun kita Bagus ya. Tambah sehat. Tiga dunia tak. Dan moga-moga kita sentiasa dalam pembentukan Allah, pembentukan sasiah diri daripada Allah, dan Allah Ta'ala meletakkan kita dengan letak jiwa Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Moga-moga dirahmati. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma atina al-haqqa ittiba'ah wa arina al-batila batilan wajtanibah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.